Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan share dan tunjuk cara-cara untuk membuat lukisan autografik. Okey. Jadi kita terus ke perisian AutoCAD. Okey, untuk lukisan autografik sama juga apa yang perlu kita buat. Kita perlu set kita punya limit kertas macam biasa. Kita set kertas A4 297 dengan 210. Zoom. Okey. Dah siap kita buat kita punya limit, kita dah set kita punya limit. Benda pertama yang memudahkan kita untuk melakukan lukisan autografik ini adalah layer. Hari ini saya akan tunjuk function layer, macam mana kita nak guna layer dan apa kegunaan dia dalam lukisan autografik. Okay, kita boleh pergi kepada bahagian atas ni, okay, features pada layer di atas ni. Kita boleh tengok jenis-jenis layer lah yang mana kita nak. First, macam mana kita nak buat layer. Kita boleh tekan layer properties. Kita boleh klik new layer. Lepas tu kita boleh set. Contohnya lah, layer yang pertama kita nak buat paksi. Okay, lepas tu, lepas kita dah buat paksi, kita boleh pilih dia punya color line lah. Color line ni akan membezakan setiap layer-layer yang ada. Jadi bila kita bebas lah, contoh lah saya nak guna line putih lah. Saya pakai untuk paksi, saya pakai line putih. Daripada sini kita boleh pilih jenis line dengan line width lah. Okay, line, contoh line lah. Ini jenis-jenis line, kita boleh klik. Kita tekan load, kita boleh pilih. Kita boleh pilih jenis-jenis line yang akan keluar dekat dalam load ni. Okay, jadi saya nak garisan putus-putus ke, garisan yang bersambung ke, atau semua jenis garisan yang ada lah. Just kita boleh pilih dekat line type. Okay, untuk line weight ni adalah dia punya ketebalan, dia punya ketebalan, dia punya size. Jadi kita boleh ubah dia punya size ketebalan mengikut apa benda yang kita nak. Okay, selepas dah siap, okay, kita siap. Lepas tu contohnya lah paksi. Okay, dah siap. Kita boleh close lah. Jadi macam mana kita nak call balik layer yang kita dah buat tadi. Kita pergi pada bahagian layer kat sini. Kita pergi bahagian layer, kita nampak di sini akan naik paksi. Okay, contoh kita nak tambah layer yang lain. Kita nak buat garisan binaan. Kita buat just klik, kita ambil balik new. Di sini kita buat garisan binaan. Okay, dan saya nak dia color lain. Saya ambil dia sebagai color biru. Okay, itu contoh garisan binaan. Okay, lepas tu kita dah boleh start melukis lah. Kalau kita nak ada pertambahan layer, selepas-lepas ni kita boleh tambah layer lah. Okay, jadi yang pertama kita nak buat dia punya garisan binaan. Okay, kita macam mana kita nak buat garisan binaan dia. Kita boleh pilih terus direct pada sini paksi ke. Contoh kita nak buat paksi dulu. Klik saja paksi di sini dulu, set pada paksi sini, baru kita pergi ke depan line. Jadi kita line, kita boleh buat lah dia punya paksi. Kita pergi ke auto mode, kita buat dia punya paksi. Okay, selepas tu kita repeat balik paksi dia sini. Lepas itu kita nak buat paksi 45 daripada sini, kita tarik. Macam mana kita nak buat? Kita pilih yang mana ada garisan 45, kita klik. Okey, sini adalah ini dia punya 45. Okey, klik. Enter. Okey, ini adalah untuk paksi yang kita buat lah. Ini untuk orang kata apa, kalau kita gantung pada soalan, kalau dia cakap third angle projection, di sinilah dia punya paksi biasa lah. Sama ada dia boleh berada pada paksi kedudukan belah sini atau kedudukan belah sini. Sama ada belah kanan atau dia pergi ke belah kiri. Okey. Daripada situ dah siap kita punya paksi. Apa perlu kita buat? Kita perlu buat pembahagi 10. Kotak 10.
kotak 10 ni akan membuatkan kita berlukis di dalam kotak yang betul lah. Kita buat 10. Okey, dah siap. Kita ambil satu line 10 di sini, kita buat sini 10. Kita boleh buat dia ke atas. Kita boleh buat refill line ke bawah yang sama juga. Lepas tu kita buat sebelah sini, kita buat sambung lah. Sebelah sini berapa? Sini 10. Okey, ini adalah kotak 10 yang kita buat, yang perlu kita buat. Bagi mengelakkan kita punya lukisan berada pada lukisan yang lain lah. Okey, jadi kotak garisan 10 ni dia ada pada paksi lah. Itu maksud saya lah. Kita ni paksi utama dia. Selepas pada tu kita kena ambil daripada bawah ke atas ni sebanyak 10 cm. Bawah sini pun 10 cm. Daripada sini ke sini pun 10 cm. Jadi kita punya lukisan akan bermula pada sini lah. Sini dan sini. Serta sini. Okay, dia tak akan memula. Jadi kalau kamu letak, jadi bila kamu buat kotak begini, jadi lukisan kamu bila nanti dah siap, dia tidak akan orang kata berduduk pada kedudukan yang berhambur lah. Dia akan duduk base pada kedudukan ini. Okey? Okey, dah siap paksi. Apa perlu kita buat? Dah siap paksi. Apa perlu kita buat? Kita perlu buat kita punya garisan binaan lah. Kita boleh start melukis kita punya soalan. Okey, berdasarkan pada soalan, kita kena pasti dahulu mana bahagian pandangan pelan, mana pandangan atas, lepas tu pandangan pelan, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Kita kena pasti dulu. Kalau soalan tu diberi, ikut saja pada soalan yang diberi. Okey, jangan tersalah ambil dia punya rujukan. Okey, berdasarkan soalan ni, pada arrow B adalah pandangan hadapan dan pada arrow A adalah pandangan sisi. Jadi kita jangan salah ambil pandangan lah. Okey, sekarang ni dah siap. Jadi kita perlu buat dia punya kotak asas dulu. Jadi macam mana kita nak buat kotak asas? Kita kena tahu dia punya berapa dia punya lebar dan dia punya tinggi. Okey, daripada kotak asas, okey. Untuk sebelum nak buat kotak asas, kita perlu orang kata apa? Pilih dia punya garisan binaan dulu kat sini. Okey, pilih dulu dia punya layer pada garisan binaan. Okey, selepas pada tu baru kita akan pilih line. Nanti jika kamu tengok dia akan bertukar menjadi garisan berwarna biru. Nampak kalau untuk garisan binaan dia akan bertukar warna biru sebab kita dah set dia asal warna biru. Jadi kita tengok dia punya tinggi adalah 44. Dia punya lebar adalah 42. Okey, jadi dah siap ni kita boleh angkat tinggi sikit lah, angkat habis ke atas. Okey, ini kotak asas lah. Jadi daripada pandangan atas, dia punya panjang adalah 65. Mula dari sini ke sini 65. So kita boleh tarik terus ke sini. Okey, selepas itu daripada ini kita dah dapat, kita boleh unjurkan dia ke sinilah. Jadi
lebih mudah kita buat. Okey, jadi ini adalah kotak kotak yang kamu akan nampak pada bahagian atas pandangan plan. Yang akan nampak kotak begini, ini adalah daripada pandangan hadapan, ini adalah daripada pandangan sisi. Okey, daripada sini andai kata kita nak off dulu untuk paksi, just kita pergi kepada kita punya layer. Kita nampak di pada bahagian paksi ni, dia ada mentol, dia ada lampu. Jadi bila mentol ni kita boleh turn off dia. Contoh paksi saya nak turn off. Saya klik saja situ, hilang ada punya garisan paksi. Tinggal hanya pada garisan binaan. Tapi kalau saya nak recall balik, saya just on balik mentol, dia akan on balik pada garisan paksi. Okey. Jadi saya nak ambil daripada sini ke sini. Okey, sekarang ni pada paksi ini contohlah saya nak off, saya nak tengok saya punya garisan binaan. Jadi kita dah nampak kita punya kotak. Ini adalah kotak asas untuk kita punya pandangan plan. Ini adalah kotak untuk pandangan hadapan. Ini adalah kotak pada pandangan sisi. Jadi ini adalah kotak asas yang mana perlu kita buat. Jadi kalau kotak asas ni begini, kalau kita lukisan kita keluar daripada kotak asas ni, bermaksud nilai yang kita ambil itu salah lah. Jadi kotak asas ni perlu kita buat bagi mengelakkan kita daripada berlakunya kesalahan. Okay, alright. Sekarang dah siap kita punya kotak, kita dah boleh buat dia punya isi di dalam. Sekarang ni untuk isi di dalam dia bebas kita nak tengok pada bahagian mana yang kita nak buat. Okey, antara tips dia untuk buat pada isi yang pada bahagian dalam ni adalah kita tengok di mana bahagian yang lebih banyak input. Jadi daripada bahagian tersebutlah kita akan mulakan kita punya lukisan. Atau boleh juga kita tengok pada bahagian mana yang paling mudah untuk dilukis dulu. Okey, kita pulang. Kita tengok sama ada bahagian yang kita nak ambil pada bahagian yang senang dilukis atau kita nak ambil bahagian yang banyak input lah. Okey, sekarang bagi saya nak lukis pada bahagian yang paling mudah, iaitu pada sisi pandangan hadapan. Okey, berdasarkan soalan, kita boleh lihatlah, tengok macam mana dia punya soalan yang diberi. Okey, jadi saya dah ambil keputusan untuk kita mula melukis pada bahagian hadapan dulu. Okey, tebal ini 10. Panjang ni 32. Okey, ni pada side ni dah dapat. Lepas tu kita repeat balik line pada bahagian sini ke sini. Tinggi dia 20. Lepas tu dia ketutup begini. Okay, jadi untuk garisan yang bertindih ni, saya nasihatkan supaya kita delete lah. Supaya apa? Nanti dia akan tidak mengganggu kita sewaktu proses nak buat layer-layer yang lain. Jadi daripada sini kita buat ke bawah, tinggi dia 13. Lepas tu dia punya dalam 12. Okay. Alright. Kita check dulu dia punya ada paksi bertindan tak. Okey, ini antara pandangan hadapan. Okey, di sini ada satu lagi garisan, nanti kita akan tengok garisan putus-putus ya. Radius dia 10.
Nanti kita akan tengok macam mana garisan betul-betul studi lakukan. Jadi untuk pandangan hadapan, okey, dia ada satu lagi condong kat sini. Sini. Okey. Jadi ini adalah untuk pandangan hadapan. Jadi sekarang ni kita bebas sama ada nak lukis pada pandangan plan atau pandangan sisi. Jadi kita boleh unjurkan mana poin-poin yang ada ni ke atas. Lihat tu di sekarang ni kita lukis pada pandangan plan. Pandangan plan lebih mudah. Line. Turun dia punya tebal 25. Unjurkan ke tepi 25, 1. 16. Daripada sini bawah 16. Unjurkan ke tepi. Yang mana poin-poin boleh kita unjurkan ke tepi, kita boleh terus direct lah unjurkan ke tepi ni, supaya mudah untuk kita buat pada orang kata apa, drawing yang seterusnya lah. Okey. Di sini ke sini 16. So, kita ambil bulatan, dia beri radius. Radius kat sini adalah separuh bulatan, yang mana radius dia adalah 10. Okey. Kita boleh buat yang seterusnya, poin 10 kat sini. Okey, lepas tu kita boleh buat garisan. Ini 12, ini 10. Ini 12, ini 10. Ini 10. Jadi daripada 10 di sini sampai ke 16 ni. Okey. Siap untuk pandangan plan. Jadi kita boleh terus ke pandangan sisi. Jadi mana-mana yang kita biaskan ke tepi ni, kita boleh bawa turun ke bawah. Okey, kalau tak mahir untuk melihat garisan, kita boleh buat satu persatu. Tapi kalau siapa yang mahir, dia boleh terus buat. Okey. Di tinggi ni dah ada, bulat ni dah ada. L ini L10. Okey, dah tambah kat sini 1. 10. So, kita naik ke atas. Kita naik ke atas. Kita unjurkan kepada pandangan plan. Okey, dah siap begini. Satu sudut angle kat sini. Sini. Sini.
Sini ada. Okey, kita dah hampir siap. Sekarang nampak macam serabut sikit kan. Tapi nanti bila kita dah siap, kita dah boleh terus buat dia punya garisan objek. Okey, ini dah siap dah kita punya garisan binaan. Okey, sekarang ni kita nak buat garisan objek. Untuk buat garisan objek, kita perlu buat satu layer yang baru. Kita buat satu garisan objek. Okay, untuk garisan objek, kita boleh pilih color yang lain lah. Supaya orang kata apa, mudah. Saya pilih magenta satu. Supaya kita dapat membezakan antara satu garisan dengan garisan yang lain. Okay, dah siap. Kita buat garisan binaan, objek. Kita pilih dekat layer ni, objek balik. Objek. Dah siap. Baru kita akan pilih kita punya line. Sekarang kita boleh start highlight satu persatu kita punya garisan yang mana kita dah siap buat tadi. Jadi jangan tersalah pilih garisan. Garisan okey, ini adalah contoh satu garisan objek. Jadi macam mana kita nak? Kita sekarang ni ada tiga layer. Satu layer paksi, layer kedua adalah garisan binaan, layer ketiga adalah garisan objek. Jadi bila kita gabungkan semua sekali macam ni, jadi dia akan nampak serabut. Bila dia nampak serabut, jadi macam mana kita nak check? Contoh sekarang saya nak offkan garisan binaan supaya saya nak tengok sama ada garisan objek saya buat tadi betul atau tidak. Jadi kita pergi kepada layer, kita off mentol sini, jadi kita akan nampak. Ini saja yang akan tinggal. Okay, contoh ini saya nak off juga garisan paksi kan. Benarnya sama juga proses kita buat, pergi garisan paksi, kita off. Nampak ini adalah pandangan hadapan daripada lukisan yang kita dapat. Kita boleh cek sama ada betul atau tidak. Kalau betul, terus kita boleh sambung kepada bahagian yang lain. Okay, kalau on betul, kita just pilih balik garisan binaan, kita on. Garis pasir paksi kita on. Sekarang contoh saya nak highlight pula pada bahagian sisi. Okey, tengok. Sini ke sini. Sini. Okey, dapat dia punya kotak utama. Okey. Jadi kita just follow balik garisan yang kita dah buat tadi lah. Garisan binaan yang kita dah buat tadi. Okey, untuk ni kita perlu sedikit kemahiran untuk mengenal pasti garisan yang kita dah buat. Okey. Jadi benda ni perlukan latihan. Okey, sekarang ni saya nak check balik sama ada kita punya lukisan ni betul atau tidak. Saya offkan paksi. Okey, untuk sisi bahagian pada bahagian sisi ni dah okey. Sekarang ni kita terus boleh fokus pada bahagian atas pula, bahagian pelan. Okay, jadi kita perlu hitamkan pada bahagian pelan. Pelan mula pada sini. Okey.
Sini ke sini. Okey. Sekarang kita buat separuh bulatan radius kat sini. Sini 10. Okey. Jadi sekarang saya nak off balik paksi dengan garisan binaan. Nak tengok sama ada lukisan. Okey, ada satu garisan. Dua garisan tertinggal lah. Kita on balik. Sini ke sini. Okey, sekarang saya perlu trim bulatan ni. Jadi kita pergi bahagian trim macam biasa. Select bahagian yang kita nak trim. Enter. Saya trim sini. Siap. Okey, ada satu lagi garisan yang kita on garisan paksi, kita on garisan. Sekarang kita pilih garisan binaan. Ada satu benda yang saya tertinggal kat sini. Di bawah, turun ke bawah. Okey. Alright. Jadi sekarang ni, kalau kita lihat, saya off garisan binaan, saya off garisan binaan. Subjek, garisan binaan saya off, garisan paksi saya off. Jadi sekarang ni, ini adalah pandangan yang kita nampak lah. Okay, yang pandangan yang kita nampak. Jadi ini kalau jika kita lihat daripada atas pandangan pelan, di sini kita akan nampak satu lekuk. Okay, tetapi jika kita lihat daripada pandangan sisi, kita akan nampak lekuk ni ada di bahagian ini. Tetapi kalau kita lihat pada bahagian hadapan, lekuk ni tersembunyi. Jadi lekuk ni wujud tapi dia tersembunyi di belakang. Jadi macam mana kita nak nyatakan pada bahagian di sini, di dalam ni ada satu garisan tersembunyi. Ada satu lekuk tersembunyi. Jadi kita buat satu lagi layer, nama dia garisan tersembunyi. Kita buat new. Okay, untuk garisan tersembunyi ni saya pilih color lain lah. Saya pilih color hijau. Okay. Okay, kenapa kita perlu buat garisan tersembunyi ni? Garisan tersembunyi ni perlu dibuat supaya kita nampak di dalam tu ada garisan tersebut. Okay, jadi garisan tersembunyi ni, ini adalah ke bawah. Okay, alright. First kita pilih garisan tersembunyi. Ya, okay, satu lagi. Untuk garisan tersembunyi, kita kena ambil garisan yang putus-putus. Begini. Okay, kita pilih, kita load. Okay. Jadi untuk garisan tersembunyi ni, garisan dia dah bertukar lah. Kita boleh tengok. Kita pilih. Kita, okay. Jadi di sini kamu boleh nampak lah dia punya ACAD ISO. Ini contoh garisan tersembunyi. Jadi saya dah siap, saya dah pilih layer, saya pilih garisan tersembunyi, saya akan pilih buat line. Garisan tersembunyi itu akan berada pada bahagian ini. Jadi daripada sini ke sini. Okay, enter. Okay, siap. Kita boleh cuba off kita punya garisan binaan dan paksi. Kita akan nampak garisan tersembunyi kita kat sini. Okey. Garisan tersembunyi kita kat sini. Okey, kadang-kadang okey, kita nampak garisan tersembunyi kita ni tak nampak. Tak nampak pun putus-putus. Jadi macam mana nak buat? Ini bermaksud maksud ISO kita ni tidak cukup kecil. Tidak cukup kecil. Dia bukan tidak cukup kecil, dia terlampau kecil. Jadi kita boleh pilihlah garisan-garisan yang putus-putus yang lain. Kita ulang kepada toh saya nak pilih sini kan. Saya load. Saya load. Check balik, okey. Kita try buat line menggunakan garisan tersembunyi.
Okay, nampak, tengok dia ada garisan putus-putus atau tidak. Okay, garisan ni ada yang terlampau kecil. Kadang-kadang kita tak nampak. Okay, dot-dot. Dot-dot ni terlampau besar. Okay, kita akan pilih lah. Kita adjust dia punya garisan tu sampai kita nampak dia punya garisan. Okay, jadi terlampau kecil. Kita pilih hidden. Okay, kita try. Pilih garisan tersembunyi, kita pilih line. Kita buat hidden, nampak. Oh, okay, nampak dia ada garisan putus-putus kat situ. Okay, right. Kita delete, kita testing. Kita on balik garisan layer untuk garisan binaan. Jadi kita akan buat kita punya garisan putus-putus kat sini. Jadi pilih garisan tersembunyi. Kita pilih daripada situ. Off. Okay, alright. Jadi kita try off balik kita punya garisan binaan. Nampak dia ada garisan putus-putus di sini. Ini nak menunjukkan bahawa yang di belakang ni ada selari dengan sini. Di belakang ni ada dia punya orang kata apa, lekuk. Okay, jadi lekuk. Jadi di sini pun ada lagi garisan tersembunyi yang mana terhasil daripada bawah ni. Okay, daripada sini hadapan kita tak nampak, tapi daripada pandangan sisi kita akan nampak ada garisan tersembunyi yang mana akan duduk pada bahagian ini dan pada bahagian ini. Jadi macam mana kita nak buat? Kita on balik garisan binaan. Kita akan nampak side sini akan dibawa ke sini dan ke sini. Okey. Jadi saya pilih garisan tersembunyi. Saya pilih line daripada sini, sini dan sini ke sini. Okey, siap. Okey, sekarang ini adalah orang kata apa, pandangan ortografik. Jadi macam mana kita nak nampak kita punya garisan objek saja. Jadi kita boleh off kita punya garisan binaan. Kita boleh off kita punya garisan binaan. Okey, cukup. Okey, sekarang ini adalah jawapan dia. Ini adalah jawapan dia. Kalau kita on paksi, kita akan nampak paksi. Kita nampak paksi begitu. Okey, paksi ini paksi dia. Okey, kalau kita nak on garisan objek sahaja, kita akan nampak, kita off kita punya paksi, kita off. Jadi kita akan nampak inilah jawapan dia. Inilah adalah jawapan untuk lukisan ortografik. Yang pada soalan yang kita buat tadi, ini adalah jawapan dia. Jadi di sini kita boleh nampak pada bagaimana fungsi layer tersebut berfungsi lah. Bagaimana fungsi layer tersebut berfungsi. Okey. Kalau kita buat semua ni satu lukisan ni kita buat semua garisan semua ada pada paksi, ada pada plane layer yang sama. Jadi kita akan nampak serabut. Jadi contohlah andai kata kalau kita guna layer function layer ni, jadi kita boleh tutup dan kita boleh on semua garisan yang mana kita nak tadi berserta bersama-sama.
Contohlah andai kata kita tak buat layer, kita lukis semua benda ni jadi begini. Jadi macam mana agak sukar untuk kita tengok dia punya final result, dan agak sukar untuk kita buat benda yang lain. Jadi daripada situ, itulah fungsinya layer yang kita buat. Okay, daripada sini kita contohlah saya nak dia punya garisan objek final result dia. Okay, jadi untuk garisan binaan saya boleh off, dan untuk garis faksi saya boleh off. Jadi ini adalah dia punya jawapan. Ini pada jawapan. Ini garisan putus-putus ni adalah dia punya garisan hidden line. Jika kita nampak daripada atas, di bawah ni ada dia punya garisan. Okay, kalau kita nampak daripada hadapan ni, di bawah sini pun ada garisan. Untuk hidden line ni dia ada markah. Okay, ada markah untuk hidden line. Jadi kamu jangan tinggal untuk hidden line. Untuk hidden line ni adalah garisan putus-putus. Kalau untuk dalam AutoCAD, kamu boleh pilih contoh pada properties tadi, kamu nampak pada pada garisan tersembunyi. Line type ni kamu boleh cari jenis hidden. Okay, jenis hidden. Okay, lepas kamu load hidden, kamu tekan. Okay, dia akan jadi kat sini hidden. Okay, daripada situ dah siap. Kita boleh buat kita punya lukisan. Okay, di sini adalah lukisan ortografik yang dah siap. Jadi kalau anda kata kamu perlu buat assignment ke apa, ini aja dia punya pandangan-pandangan yang kamu kena buat. Okay, di akhir sekali, apa yang perlu kamu buat? Okay, sebelum ni saya dah ajar macam mana nak buat blok untuk title block. Jadi kita boleh recall balik kita punya blok. Macam mana kita nak recall? Kita pergi bahagian insert. Kita klik insert. Kita pilih kita punya, orang kata apa, blok yang kita dah buat sebelum title block. Okay, title block yang kita ada kat sini. Kita buat, kita adjust bagi dia sama center. Kita buat sharp. Tapi kenapa garisan ni garisan putus-putus? Okay. Yang pertama tadi sebab apa? Kita masih di sini garisan tersembunyi. Kita pilihlah garisan. Contoh kita untuk border, untuk title block ni kita nak buat satu garisan solid. Kita buat satu layer lagi. Kita buat satu layer lagi title block. Kita buat title block, kita pakai garisan warna title block, saya nak pakai garisan warna putih. Okey, waktu jenis line continuous macam biasa. Continuous. Okey, siap. Kita tutup ini, kita pilih dulu dekat kita punya bahagian layer tersebut. Kita pakai jenis title block. Kita pilih title block dulu, baru kita insert. Kita insert kita punya title block. Okay, baru title block kita jadi warna putih. Okay. Siap. Okay, sekarang ni inilah jawapan dia. Anda kata ada assignment ke apa yang perlu kamu buat, kamu boleh buat begini. Jadi title block ni macam saya dah tunjuk sebelum ni, kamu isikan dia punya maklumat, title ke apa. Anda katakan ini ortografi punya praktikal, kamu tulis sini ortografi, nama, registration number kamu, jabatan, kelas, date, scale. Scale ni selalunya 1:1. Kalau untuk number ni, okey, number praktikal task yang keberapa. Daripada situ, kalau anda kata ini praktikal task yang kelima, tulis sini praktikal task yang kelima. Okay. Ini adalah jawapan untuk kalau soalan ortografi. Okey, diharapkan semua pelajar dapat mempelajari sesuatu dan mengetahui cara untuk menyempurnakan latihan ortografik. Okey, sampai di sini sahaja penerangan saya untuk lukisan ortografik. Assalamualaikum dan terima kasih.